Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Dr. Amy Silviana binti Muhammad Zahid selaku pensyarah bagi subjek CTU 554 Penghayatan Etika dan Peradaban. Pada hari ini, saya dan rakan-rakan saya akan membentangkan tugasan kami yang bertajuk Cabaran Ekonomi Rakyat Malaysia dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan hubungannya dengan etika berekonomi dalam pelbagai peradaban. Saya, Nur Amirah Wahidah binti Musnazri, akan menerangkan bab 1 iaitu pengenalan kepada tugasan ini. Saya Al-Zefa akan membentangkan bab 2 kajian literatur. Nama saya Muhammad Iqu Hanif bin Idris. Saya akan membentangkan bab 3. Saya Nur Syahira binti Rasid. Nama saya Muhammad Fuad bin Maknol. Nama diberi Siti Mariam binti Abdul Rashid. Hari ini saya akan membentangkan tajuk bab 5 iaitu bahagian rumusan dan juga kesimpulan. Seperti yang kita semua tahu, pada hujung tahun 2019, seluruh dunia telah dikejutkan dengan penularan wabak COVID-19. Pada mulanya, wabak ini hanya digesan di negara China. Namun, ia telah merebak ke seluruh dunia dengan sangat pantas. Bagi mengekang penularan wabak COVID-19 yang semakin hari semakin meningkat ini, pihak kerajaan telah melaksanakan PKP di seluruh Malaysia bermula pada 18 Mac 2020. Apabila PKP dilaksanakan, kehidupan rakyat Malaysia telah banyak berubah. Antaranya ialah pemakaian pelitup muka adalah wajib, pergerakan merentas negeri dan daerah tidak dibenarkan, satu kereta hanya dibenarkan seorang sahaja, bekerja juga dihadkan sehingga 8 malam sahaja dan banyak lagi. Hal ini secara tidak langsung telah membuatkan ekonomi Malaysia merosot. Banyak pekerja telah diberhentikan, dipotong gaji dan sebagainya. Bagi pelajar pula, semua telah diarahkan belajar secara atas talian daripada rumah masing-masing. Hal ini bermakna setiap pelajar wajib mempunyai sekurang-kurangnya satu telefon pintar agar dapat menyertai kelas tersebut. Antara petikan akhbar yang boleh membuktikan bahawa rakyat Malaysia terkesan apabila PKP dilaksanakan ialah kemudahan penangguhan bayaran prinsipal dan diskaun 50% kepada rakan PUNB bagi sewaan premis perniagaan berjumlah RM112.5 juta bagi tempoh Januari hingga Jun 2021. Selain itu, pengecualian cukai jualan di bawah pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana sehingga 30 Jun 2021. Pada Mac 2020, kerajaan telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan di seluruh Malaysia. Objektif PKP ini adalah untuk mengekang penularan wabak COVID-19 yang merebak dengan pantas dapat terus meningkat dari hari ke hari. Sepanjang tempoh PKP ini, rakyat Malaysia tidak dibenarkan untuk keluar merentas negeri dan daerah maupun keluar rumah kecuali bagi mereka yang ingin membeli barang keperluan hanya dalam jarak 10 km radius dari rumah. Manakala bagi mereka yang ingin merentas negeri dan daerah perlu mendapatkan surat kebenaran merentas negeri dan daerah daripada pihak polis. Topik-topik yang sesuai dengan kajian yang ahli kumpulan saya bincangkan. Yang pertama, kebanyakan bisnes ditutup. Yang kedua, pembelajaran atas talian. Yang ketiga, bekerja dari rumah ataupun work from home. Yang terakhir sekali, sektor pekerjaan yang tidak stabil. Sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan ini banyak memberi kesan kepada rakyat Malaysia, terutamanya peniaga kecil. Mereka terpaksa menutup kedai kerana tiada pelanggan yang datang ke kedai sepanjang PKP. Kebanyakan bisnes maupun kecil ataupun besar mencari inisiatif baru untuk menjalankan perniagaan seperti biasa. Inisiatif yang digunakan adalah dengan cara menjalankan perniagaan atas talian. Inisiatif ini mendapat sambutan ramai kerana ini memudahkan ramai orang dan orang tidak perlu risau untuk keluar rumah kerana mereka hanya perlu membuka aplikasi ataupun laman web yang berkaitan untuk membeli barang yang dikehendaki dan barang tersebut akan dipost ke rumah.
Selain itu, aktiviti pembelajaran di sekolah dan di universiti juga tidak dibenarkan sepanjang PKP. Oleh hal yang demikian, guru, pensyarah dan juga pelajar menjalankan pengajaran dan pembelajaran di atas talian. Antara aplikasi yang digunakan Microsoft Teams, Google Meet, Webex dan sebagainya. Akan tetapi, terdapat juga masalah yang berlaku semasa proses pembelajaran, sebagai contoh, masalah rangkaian internet yang menyebabkan pelajar terkeluar daripada kelas atas talian, ataupun pelajar tidak mempunyai komputer riba maupun telefon pintar untuk menyertai kelas atas talian tersebut. Di samping itu, pekerja juga perlu bekerja dari rumah ataupun kita panggil work from home bagi memenuhi syarat. Hanya separuh daripada jumlah pekerja perlu hadir bekerja secara fizikal, manakala separuh lagi bekerja di atas talian. Akhir sekali adalah sektor pekerjaan yang tidak stabil kerana hilang punca pendapatan. Sebagai contoh, syarikat Air Asia terpaksa mengurangkan pekerja mengikut keperluan. Ini membuktikan bahawa setiap sektor pekerjaan di Malaysia sukar untuk menstabilkan pekerjaan akibat daripada tempoh PKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menerangkan tentang objektif kajian yang telah kami lakukan. Seperti yang kita tahu, Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP merujuk kepada langkah pencegahan yang telah dilaksanakan oleh Kerajaan Malaysia demi membendung penularan wabak COVID-19 ini. Langkah kawalan ini seiring dengan negara-negara lain dan juga dari saranan Pertubuhan Kesihatan Dunia iaitu WHO. Seperti yang kita tahu, Kerajaan Malaysia telah memperkenalkan beberapa kategori Perintah Kawalan Pergerakan ini. Contohnya, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, Perintah Kawalan Pergerakan Daerah dan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Kesemua yang di atas merujuk kepada keadaan semasa COVID-19 di daerah dan kawasan masing-masing. Seterusnya, seperti yang kita tahu, masyarakat Malaysia telah mengarungi pelbagai cabaran ketika Perintah Kawalan Pergerakan ini berlangsung, terutamanya dari segi ekonomi. Objektif kajian yang perlu kami lakukan adalah ingin mengenal pasti cabaran ekonomi yang perlu dilalui oleh rakyat Malaysia sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan ini dijalankan dan hubungannya dengan etika berekonomi dalam pelbagai peradaban. Pada kali ini kita akan membincangkan tentang metodologi kajian. Metodologi kajian ini merupakan kaedah yang digunakan untuk mencapai tujuan utama kajian ini dijalankan. Metodologi kajian ini akan menghasilkan kajian lebih teratur dan sistematik untuk digunakan. Metodologi kajian ini akan membincangkan tentang beberapa perkara demi menyiapkan laporan ini, iaitu yang pertama adalah analisis sampel, yang kedua prosedur mendapatkan data dan yang ketiga teknik menganalisis data. Seterusnya kita akan membincangkan tentang reka bentuk kajian. Reka bentuk kajian merupakan perancangan ataupun strategi yang menentukan langkah atau prosedur kajian. Kajian yang dilakukan oleh kami menggunakan kaedah kajian tinjauan kepada penduduk Malaysia. Kajian tinjauan akan dilakukan untuk mengenal pasti pendapat rakyat Malaysia tentang beberapa isu berdasarkan tajuk kajian yang telah kami lakukan, iaitu cabaran ekonomi ketika Perintah Kawalan Pergerakan. Peserta kajian akan diambil mengikut beberapa kategori dan faktor seperti umur, pekerjaan dan pengkelasan pendapatan isi rumah. Data-data yang diperoleh dari peserta akan dianalisis dengan kaedah statistik. Keputusan dari sampel ini akan menunjukkan kesimpulan tentang cabaran ekonomi yang perlu dihadapi oleh rakyat Malaysia ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP dijalankan. Seterusnya, kita akan berbincang tentang instrumen kajian. Instrumen kajian yang digunakan dalam kajian ini adalah soal selidik. Seperti yang kita tahu, cabaran ekonomi rakyat Malaysia ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP dijalankan merupakan tujuan asal soal selidik ini dilaksanakan untuk mengetahui kadar terkesan rakyat Malaysia pada waktu ini. Soal selidik ini akan dijawab oleh penduduk Malaysia dari beberapa kategori. Antara item yang disoalkan dalam borang kaji selidik ini adalah maklumat demografi seperti jantina, kategori umur dan perkelasan pendapatan, maklumat berkenaan
pengkelasan pendapatan isi rumah dan juga beberapa soalan tentang keadaan ekonomi rakyat Malaysia ketika Perintah Kawalan Pergerakan dilangsungkan. Pensampelan merupakan sebuah proses memilih suatu kumpulan yang ingin diselidiki. Tujuan pensampelan adalah untuk memperoleh sampel bagi tajuk yang sedang dikaji. Pensampelan terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama, pensampelan kebarangkalian iaitu secara rawak, dan kedua, pensampelan bukan kebarangkalian iaitu secara tidak rawak, di mana ciri-ciri tertentu telah ditetapkan dalam pemilihan sampel. Di kajian ini, kami telah menggunakan pensampelan kebarangkalian iaitu menerima semua peringkat umur bermula daripada 18 tahun ke bawah sehinggalah 30 tahun ke atas untuk menjawab soal selidik yang telah diberikan. Selain itu, kami juga menggunakan kaedah pensampelan bertujuan yang termasuk di bawah pensampelan bukan kebarangkalian. Kaedah ini digunakan untuk mengetahui impak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dalam membantu mengurangkan penularan pandemik COVID-19. Sebagai contoh, separuh daripada 163 responden memilih skala 5 iaitu sangat bersetuju bahawa PKP dapat membantu mengurangkan penularan pandemik COVID-19 ini. Analisa kajian merupakan kaedah yang akan digunakan dalam setiap kajian yang dilakukan. Kajian ini telah mengumpulkan data kuantitatif melalui kaedah tinjauan dengan menjadikan soal selidik sebagai bahan ukur. Melalui soal selidik tersebut, kita dapat mengetahui kesan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dalam mengurangkan penularan wabak COVID-19. Selain itu, kita juga dapat mengumpulkan pendapat responden tentang adakah perniagaan atas talian banyak membantu peniaga sepanjang tempoh PKP serta adakah masyarakat perlu bekerjasama dalam memutuskan rantaian COVID-19. Seterusnya, dari analisa kajian, kita juga dapat mengira purata kecil rakyat yang terkesan akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini. Di samping itu, dengan menggunakan kaedah ini, data-data tersebut dapat dipersembahkan dalam bentuk yang lebih bermakna seperti carta pie, jadual dan juga graf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berasal daripada kelas 4B1. Jadi seperti yang telah dimaklumkan bahawa negara kita telah dilanda oleh wabak COVID-19. Dengan itu telah dilaksanakan satu arahan PKP yang dikeluarkan oleh kerajaan. Maka dengan itu satu kaji selidik telah dikeluarkan oleh kami. Objektif kaji selidik ini dilaksanakan adalah bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan rakyat Malaysia dan adakah mereka bersetuju bahawa ekonomi negara Malaysia kini terjejas akibat wabak COVID-19 dan juga beberapa usul yang lain yang akan dijelaskan kemudian. Menurut pada hasil kaji selidik ini, kita telah memperolehi sebanyak 163 responden. Beberapa maklumat am yang perlu diisi oleh responden tersebut seperti umur, jantina, profession dan juga pendapatan sisi rumah. Jadi seramai 95 responden adalah terdiri daripada kalangan wanita, manakala selebihnya seramai 68 adalah lelaki. Bagi kategori umur pula telah dibahagikan kepada 4 bahagian iaitu 18 tahun ke bawah, 18 ke 25 tahun, 25 hingga ke 30 tahun dan juga 30 tahun ke atas. Bagi kategori 30 tahun ke atas telah menunjukkan peratusan yang tertinggi iaitu sebanyak 69.3%. Seterusnya, bagi profession pekerjaan mereka telah dibahagikan kepada 3 kategori: sektor awam, sektor swasta ataupun bekerja sendiri dan juga pelajar. Untuk kategori ini sektor awam telah menunjukkan peratusan yang tinggi iaitu sebanyak 41.1%. Dan akhir sekali, mengenai pendapatan sisi rumah mereka iaitu yang telah dibagikan kepada 3 kategori: B40, M40 dan juga T20.
Bagi kategori ini, M40 telah menunjukkan peratusan yang tertinggi iaitu sebanyak 52.4%. Maka beberapa soalan telah diajukan kepada responden untuk mengetahui sejauh mana adakah mereka bersetuju dengan maklumat tersebut. Yang pertama, adakah Perintah Kawalan Pergerakan PKP membantu mengurangkan penularan wabak COVID-19, dan seramai 84 daripada 163 responden memberikan respon yang bahawa mereka amat bersetuju dengan perkara ini. Kita pun dapat lihat penularan wabak COVID-19 ini semakin berkurang melihat kepada statistik yang telah dikeluarkan oleh MKN setiap hari. Seterusnya, adakah ekonomi negara Malaysia terjejas akibat wabak COVID-19? Seramai 101 responden amat bersetuju dengan perkara ini. Kita dapat lihat terdapat beberapa sektor industri yang terpaksa tutup untuk mengikuti SOP yang telah dikeluarkan, dan oleh itu sumber ekonomi tidak dapat dilaksanakan. Seterusnya, adakah anda seorang yang terkesan akibat perkara ini? Seramai 13 responden tidak bersetuju. Seterusnya, masyarakat perlu bekerjasama untuk mengurangkan penularan wabak COVID-19. Seramai 140 responden amat bersetuju dengan perkara ini. Kita perlu bekerjasama mengikuti SOP bagi mengurangkan penularan wabak COVID-19. Janganlah kita sombong, janganlah kita berasa diri kita itu hebat. Seterusnya, adakah perniagaan talian atas talian amat membantu? Seramai 98 responden amat bersetuju. Dan akhir sekali, majikan perlu mempunyai moral yang tinggi. Seramai 114 responden amat bersetuju dengan perkara ini. Kita dapat lihat beberapa masyarakat ataupun individu di laman media sosial yang terpaksa dibuang kerja kerana majikan mereka tidak dapat menanggung lagi mereka. Perkara ini sepatutnya tidak berlaku kerana mereka boleh saja bincang untuk mendapat satu persetujuan yang boleh mereka meneruskan kerja untuk mendapatkan pendapatan. Jadi itu saja hasil selidik yang telah diperolehi oleh kumpulan kami pada kali ini. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita sedia maklum, COVID-19 bukanlah perkara yang boleh dipandang remeh oleh setiap individu. Hal ini adalah kerana semakin hari kes COVID-19 ini semakin meningkat dan juga boleh menyebabkan kematian. Maka dengan itu, setiap individu perlulah bertanggungjawab dengan mengambil inisiatif, iaitu dengan mengambil suntikan vaksinasi untuk melindungi diri masing-masing. Seperti yang kita sedia maklum, COVID-19 merupakan penyakit berjangkit. Maka pihak kerajaan, Klinik Kesihatan Malaysia KKM telah mengambil inisiatif dengan menjalankan SOP, iaitu prosedur standard operasi bagi mengekang wabak COVID-19. Dalam hal-hal tertentu iaitu sukan, penguatkuasaan, perayaan dan juga lain-lain yang perlu dipatuhi oleh setiap lapisan masyarakat. Kini, Klinik Kesihatan Malaysia KKM sedang bekerjasama dengan pakar berunding dari negara China untuk pengesanan virus dan juga langkah perawatan di Malaysia. Online Distance Learning ataupun ODL serta Work From Home ataupun WFH mungkin tidak asing lagi bagi penduduk di luar negara. Namun, ianya merupakan norma baru bagi penduduk di Malaysia. Kebanyakan penduduk di luar negara lebih bersetuju bahawa platform di atas talian lebih memberi impak yang positif kepada mereka berbanding secara fizikal ataupun face to face. Namun, ianya tidak berkesan bagi beberapa sektor seperti pembinaan contohnya. Secara amnya, capaian internet yang sangat kuat adalah sangat penting bagi menjayakan ODL dan juga WFH sepanjang pandemik COVID-19 ini. Namun begitu, terdapat gangguan internet di beberapa kawasan, terutamanya di kawasan pedalaman seperti di kampung-kampung dan juga di negeri Sabah serta di negeri Sarawak, dan ianya telah mengganggu proses ODL dan juga WFH sepanjang pandemik COVID-19 ini.
Maka dengan itu, pihak yang bertanggungjawab perlulah membaik pulih capaian internet terutamanya di kawasan-kawasan perdalaman agar mereka dapat menikmati pencapaian internet yang lebih laju supaya mereka dapat menjalani proses ODL dan juga WFH dengan lebih lancar terutamanya di masa hadapan. Di samping itu, untuk membaik pulih ekonomi di Malaysia, pihak kerajaan perlulah mengimport 1/4 daripada makanan di Malaysia ke negara luar. Sektor pelancongan merupakan salah satu punca pendapatan di Malaysia. Sejak berlakunya pandemik COVID-19, kita tidak menerima pelancong daripada luar negara untuk mengekang wabak COVID-19. Sebelum kita menerima pelancong daripada luar negara terutamanya, kita perlulah memastikan mereka telah divaksin dan juga mengamalkan SOP yang telah dijalankan. Seterusnya, pihak kerajaan perlulah memberikan bantuan gadget iaitu telefon pintar dan juga komputer riba kepada para pelajar di sekolah ataupun universiti, terutamanya golongan B40 dan juga M40 yang tidak mampu agar mereka dapat menjalani proses ODL secara dalam talian di rumah. Selain itu, pihak kerajaan juga perlulah memberi bantuan kewangan seperti Bantuan Rakyat Satu Malaysia PRIM dan juga Bantuan Sara Hidup BSH agar rakyat Malaysia dapat menyara kehidupan mereka. Seperti yang kita sedia maklum, untuk mendapatkan keputusan ujian swab yang lebih cepat adalah apabila seseorang individu itu melakukannya di klinik swasta, namun kosnya agak tinggi. Oleh itu, pihak kerajaan perlulah membantu dalam mengurangkan kos untuk melakukan ujian swab di klinik swasta. Samping itu, pihak kerajaan juga boleh mengurangkan harga bagi kit ujian kendiri agar semua individu boleh melakukan ujian bagi mengesan COVID-19 sama ada di rumah, tidak kira masa ataupun tempat. Masyarakat juga memainkan peranan yang penting terutamanya ketika pandemik COVID-19. Sebagai contohnya, ada beberapa syarikat yang telah mengambil inisiatif untuk membantu rakyat dengan membuat laman web bagi memberi bantuan secara atas talian kepada rakyat yang memerlukan bantuan. Mereka hanya perlu menekan "Saya perlukan bantuan" dan bantuan akan sampai kepada mereka. Seterusnya, masyarakat juga boleh menjadi sukarelawan untuk membantu petugas barisan hadapan ataupun frontliners. Sebagai contoh, mereka juga boleh menjadi sukarelawan di pusat vaksinasi. Di samping itu, seperti yang kita sedia maklum, disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini, banyak kedai yang perlu ditutup. Maka kebanyakan peniaga melakukan penjualan secara atas talian seperti Facebook Live, Instagram Live dan juga TikTok untuk mempromosikan barang-barang mereka. Sehubungan dengan itu, para peniaga memperoleh pengalaman baru dan juga dapat membantu sumber ekonomi mereka.